Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Izzah Kamilah binti Muhammad Khalil Akmal dari kumpulan 7 dan hari ini kami akan membentangkan peranan Taoism terhadap alam sekitar bagi subjek LMCW 2143 Falsafah dan Isu Semasa. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan tentang latar belakang dan penubuhan Taoism. Kedua, 4 prinsip utama Taoism tentang hubungan manusia dan alam. Dan akhir sekali adalah kupasan dan isu utama artikel pilihan kami, iaitu ajaran Taoism dan Taoism and Environmental Sustainability, a completely different way of thinking. Sebelum itu, kami akan memberikan sedikit sejarah dan latar belakang tentang Taoism. Taoism merupakan sebuah aliran pemikiran falsafah yang berasal dari China. Akar-akar pemikirannya telah muncul sebelum Confucianism. Namun begitu, pengkasas utama bagi Taoism tidak dapat dikenal pasti kerana kurang bukti dalam sejarah. Seterusnya, Taoism ataupun Daoism diperkenalkan oleh Lao Tzu pada abad ke-6. Ajaran Taoism diasas berdasarkan Dao De Jing. Bentuk Taoism yang lebih sistematik muncul 3 abad selepas Masihi. Ajaran ini menekankan keserasian hubungan manusia dengan alam sekitar. Taoism masih lagi diamalkan di China bersama dengan Confucianism dan Buddha. Ia menjadi pedoman dalam kehidupan seharian bagi penganut Taoism. Seterusnya adalah tentang kitab Taoism iaitu Tao Te Ching. Ia merupakan sebuah buku teks yang ditulis pada sekitar abad ke-600 sebelum Masihi oleh Lao Tzu, seorang penyimpan rekod di dalam dinasti Zhou. Tao Te Ching ataupun Tao Te Ching mempunyai maksud yang tersendiri. Dao secara asasnya boleh ditafsirkan kepada jalan. Ia mempunyai maksud yang lebih khas di dalam konteks falsafah, namun ia tidak dapat dinamakan. De bermaksud boleh diterjemahkan kepada virtue ataupun kebaikan. Dan akhir sekali Jing bermaksud kitab. Oleh itu, Tao Te Ching boleh diterjemahkan kepada kitab mengenai laluan dan kebaikan ataupun the way to goodness and power. Buku ini mengajar pembaca bagaimana untuk mengekalkan ketenangan dan keseimbangan. Ia mengajar cara untuk mengelakkan ketirikatan kepada kepentingan diri. Dan buku ini merangkumi banyak bidang falsafah dan kerohanian individu, dinamik antara keorangan dan teknik-teknik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Siti Atina Nabila dan Nurul Nabiha akan membentangkan 4 prinsip utama Taoisme tentang hubungan manusia dan alam. Jadi prinsip yang pertama ialah mengikut hukum bumi. Jadi menurut kitab Tao Te Ching dan kepercayaan Lao Tzu pada 2500 tahun lepas, Daoisme ini patuh kepada hukum bumi dan aktiviti manusia dikawal oleh daya graviti bumi. Contoh-contoh hukum bumi ini ialah cakrawala dan alam semesta. Cakrawala dan alam semesta ini bersifat semula jadi dan tidak memerlukan tenaga manusia untuk bertindak. Jadi, kita boleh rumuskan bahawa tenaga yang ada di muka bumi ini semuanya bersifat semula jadi dan telah ada sejak azali. Jadi, apa yang kita boleh rumuskan ialah manusia perlulah membiarkan semuanya hidup dengan sendiri mengikut cara yang tersendiri dan mengamalkan sifat wu wei. Kedua ialah bersatu dengan alam semula jadi. Seperti yang kita tahu, Taoisme ini menggunakan konsep yin dan yang, iaitu dua daya yang bertentangan untuk menunjukkan hidup yang tidak sempurna. Jadi apabila tenaga sesebuah kehidupan ini akan menjadi seimbang dan harmoni apabila kedua-dua daya ini iaitu yin dan yang bersatu dan seimbang. Jadi apabila seseorang ini mempercayai konsep yin dan yang, mereka akan mula memahami dan menghormati alam serta sesebuah eksploitasi yang seperti kita tengok kayu balak ditebang tidak akan berlaku dan alam semula jadi akan dilindungi. Dan mereka juga akan mengamalkan konsep wu wei yang menggalakkan segala perkara berlaku secara semula jadi dan membiarkan hal-hal ini berkembang secara spontan sebagaimana sesebuah hutan itu terjadi. Jadi, wu wei ini juga telah mengambil pendekatan yang tidak membuat apa-apa ataupun menghindari daripada membuat apa-apa instead of menggunakan pendekatan memulihkan sesuatu benda. Lao Tzu juga menyatakan bahawa orang yang mempunyai sifat mulia ini merupai air, iaitu air ini dia tiada bentuk dan rupa, dan apabila seseorang manusia mencapai tahap ini,
Mereka boleh dikategorikan sebagai orang yang mulia dan mempunyai hati yang tenang dan sukar diteka oleh orang lain. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nabiha binti Siti. Seterusnya saya akan sambung tentang prinsip 3. Salah satu prinsip utama pietism tentang hubungan alam manusia dan juga alam. So, dalam prinsip 3 ini iaitu menghindari kemewahan melampau. Lauzi dia menekankan aspek Buzain iaitu bersabar dan tidak mengejar kemewahan untuk menjadi seorang penguasa besar. Sebagai contoh, apabila seseorang itu tidak bertanding untuk menjadi penguasa besar di mana dia harus meninggalkan segala kemewahan dan juga kebendaan yang dia ada. So, seseorang itu dia dapat mencapai tahap daun yang tinggi, maka dia tidak mempunyai sebarang kerisauan dan dapat hidup dengan lebih tenang. Dan individu ini juga diibaratkan seperti air, sebagai sesuatu yang tidak mempunyai bentuk dan rupa tadi. Sebagai perumpamaan untuk hati seseorang manusia di mana fahaman yang air tidak mempunyai bentuk dan rupa tadi, maka manusia pun boleh mencapai tahap tersebut. Dan orang yang mencapai tahap laut ini, dia merupakan seorang yang paling mulia. Mana dalam kepribadian mereka tidak melayan orang lain. Mereka melayan orang lain dengan hati yang jujur, penuh dengan kasih sayang dan tidak mementingkan diri. Dan mereka juga mengurus dan mentadbir negara dengan lebih baik. Untuk prinsip yang terakhir adalah kemakmuran dalam kepelbagaian bayu. So, dalam konteks ini, jika semua perkara di alam semesta berkembang dengan baik, maka masyarakat adalah komuniti kemewahan. Dan jika tidak, kerajaan itu juga menjadi semakin merosot. So, pandangan ini dia menggalakkan kedua-dua kerajaan dan juga rakyat untuk menjaga alam semula jadi. Dan dalam teks Theosism juga, bumi ini merupakan pegangan rohani yang secara harfiahnya bermaksud tidak melakukan. Dan mengikut falsafah Tao juga menyatakan bahawa alam semesta ini bekerja secara harmoni dan mengikut caranya yang tersendiri. Dan apabila seorang itu menggunakan kehendak mereka untuk kepentingan diri, mereka akan mengganggu keharmonian alam itu sendiri. So, seseorang perlu meletakkan kehendak mereka selaras dengan alam semula jadi. Dan sebarang gangguan juga dapat dielakkan dan dengan cara ini, matlamat boleh dicapai dengan lebih mudah. Assalamualaikum, seterusnya saya Atika dan Alia Fatihah akan menerangkan tentang kupasan artikel yang pertama iaitu tentang ajaran Taoism. Taoism merupakan salah satu ajaran falsafah yang mengenai moral dan hubungan antara manusia dengan alam persekitaran. Taoism ataupun lebih dikenali sebagai Daoism berasal daripada negara China dan tertumpu pada konsep Dao. Daoism ataupun Dao dalam bahasa Cina yang bermaksud jalan adalah pegangan yang dapat menyingkirkan segala keinginan dan pertikaian. Ia merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diterangkan dengan perkataan. Sesuatu yang tidak berbentuk dan mampu mempengaruhi alam semesta, bersifat tenang, tidak berbalah, lembut dan berabadi dan melahirkan sesuatu dan sesuatu yang dilahirkan akan melahirkan yin and yang. Yin and yang bermaksud semua benda dalam dunia akan saling bertindak untuk mencapai keseimbangan. Ataupun dalam erti kata lain, dualism yang mempunyai positif dan negatif. Sebagai contoh, neraka dengan syurga, pahala dan dosa dan sebagainya. Terdapat dua tokoh falsafah Daoism iaitu Laozi dan juga Zhuangzi. Saya akan menerangkan tentang Laozi manakala rakan saya iaitu Alia akan menerangkan tentang Zhuangzi. Laozi ataupun nama asalnya adalah dia yang bermaksud budak tua ataupun guru tua, seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Beliau mula menyebarkan falsafahnya setelah beliau meletakkan jawatannya apabila kemerosotan dinasti Zhou. Dalam ajaran Laozi, beliau menekankan keharmonian alam semesta. Terdapat 4 falsafah Laozi. Pertama ialah membentuk jati diri. Seseorang tidak boleh mementingkan diri, berkelakuan tulus, jujur dan tidak mempunyai sikap yang tamak. Manakala seorang pemimpin pula perlu mementingkan rakyat lebih daripada kepentingan diri sendiri.
Laozi juga menekankan sifat berjimat cermat bukan daripada aspek harta tapi dari aspek spiritual. Perkataan se bukan bermaksud kedekut, sebaliknya se membawa maksud seperti menabung tenaga, mengukuhkan asas dan menyempurnakan kehidupan. Kedua adalah wubei yang bermaksud jangan buat apa. Tindakan pasif dalam dunia sosial, sikap menunggu perubahan alam. Seseorang itu perlu bersifat diam, tenang dan pasif untuk mencapai dao dalam konsep wubei. Konsep semula jadi atau sifat yang tidak bergiat. Konsep wubei juga menggalakkan masyarakat supaya tidak mempunyai kehendak diri sendiri. Wubei juga menggalakkan segala perkara yang berlaku dalam keadaan natural serta membenarkan hal-hal itu berkembang secara spontan. Yang ketiga adalah pergaulan. Laozi menekankan sifat kenaipan untuk mengekalkan kehidupan yang harmoni. Dalam aspek pergaulan, Laozi juga menekankan zongjing iaitu menepati janji. Dan akhir sekali, pentadbiran. Dengan Dao, kehidupan tidak akan mempunyai sifat tamak dan seluruh negara akan mencapai keamanan dan keharmonian. Oleh itu, pemerintah yang mengamalkan konsep wubei membolehkan rakyat jelata hidup dalam keadaan yang sederhana dan aman damai. Laozi juga menekankan aspek mencintai rakyat jelata. Laozi berpendapat bahawa seseorang pemerintah sepatutnya tidak mempunyai hati yang berat sebelah dan pentingkan diri sendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Fatihah binti Ismail. Saya daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang peranan Taoism terhadap alam sekitar. Apa yang saya akan bentangkan adalah mengenai kupasan sebuah artikel. Jadi artikel yang saya akan bentangkan adalah tentang Taoism, iaitu sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diterangkan dengan perkataan. Dan juga Dao merupakan sesuatu yang tidak berbentuk yang mempengaruhi alam semesta. Selain itu dikaitkan dengan sifat tenang, tidak berbalah, bersifat lembut dan berabadi. Dao juga melahirkan sesuatu dan sesuatu yang dilahirkan itu melahirkan yin dan yang. Jadi artikel yang saya akan perbentangkan adalah lebih kepada seorang filosofer Zhuangzi yang dikenali sebagai Zhuangzi. Jadi Zhuangzi yang nama asal beliau adalah Zhuangzhou. Tahun kelahiran beliau adalah 369 sebelum Masihi dan beliau dilahirkan di Shanqiu, China. Jadi dalam penekanan falsafah yang beliau menekankan adalah tentang kehidupan yang tenang dan juga konsep yang dipertengahkan oleh beliau adalah konsep Wu Wei. Selain itu, Zhuangzi juga pernah menulis sebuah buku yang berjudul Di Zhuangzi yang menggambarkan tentang kepalsuan perbezaan manusia antara baik dan juga buruk. Jadi seterusnya saya akan pergi lebih lanjut tentang falsafah yang dibawakan oleh Zhuangzi. Jadi beliau Zhuangzi adalah tokoh kedua yang menyebarkan ajaran Taoism yang menekankan tentang kehidupan yang tenang dalam konsep Wu Wei. Jadi Zhuangzi adalah pengikut kepada Laozi. Jadi pemikiran mereka berdua lebih kurang boleh dikatakan sama kerana mereka berdua membawakan ajaran yang sama tentang Taoism. Tetapi kepada Zhuangzi, beliau lebih menekankan terhadap konsep Wu Wei. Jadi konsep Wu Wei ini adalah tidak ada perkara yang betul ataupun salah dan tidak mempunyai perkara yang baik ataupun buruk. Jadi dengan itu dikatakan bahawa Zhuangzi ini lebih suka melakukan perkara secara spontan dan di samping itu tidak melawan ataupun menentang alam semesta. Jadi terdapat beberapa aspek yang dibawakan yang dapat dijelaskan dalam ajaran falsafah oleh Zhuangzi ini. Jadi aspek yang pertama adalah dari segi falsafah Taoism itu sendiri. Jadi dalam konsep tenang ataupun konsep semula jadi yang dibawakan oleh Zhuangzi adalah terlebih dahulu Zhuangzi telah mewarisi pemikiran Laozi, iaitu
beliau berpendapat bahawa asas dunia adalah berasal daripada Dao. Jadi apa itu Dao? Dao merupakan sesuatu yang tidak mempunyai rupa bentuk. Malahan ia adalah sesuatu yang berkekalan dan tidak mengalami perubahan. Manakala kehidupan mengalami perubahan tetapi tidaklah Dao. Jadi Dao juga dapat melahirkan sesuatu dan mewujudkan kehidupan yang dikenali sebagai Day. Perkara ini adalah penekanan daripada Laozi. Jadi berbalik kepada konsep yin dan yang, seperti yang kita tahu, konsep yin dan yang adalah konsep yang bertentangan demi mencapai keseimbangan. Dengan itu, Zhuangzi menyatakan bahawa sekiranya manusia dapat menganggap bahawa mereka boleh mendapat Dao melalui semangat, mereka dapat bergabung dengan Dao itu sendiri dalam satu bentuk. Jadi aspek seterusnya adalah aspek politik. Jadi pemikiran politik yang dibawa oleh Zhuangzi adalah boleh dikatakan lebih baik berbanding Laozi, kerana Zhuangzi menganggap bahawa daripada aspek undang-undang dan juga peraturan perlu mencapai standard yang baik ataupun memiliki manfaat yang lebih baik daripada aspek politik. Kerana Zhuangzi menganggap bahawa undang-undang ataupun peraturan itu tidak boleh membawa kesengsaraan ataupun kesan buruk kepada rakyat itu sendiri. Jadi dengan itu beliau membawa ataupun mengetengahkan konsep Wu Wei dalam pemerintahan aspek politik beliau, iaitu tidak perlu melakukan apa-apa sahaja, maka dapatlah memerintah sesebuah negara itu dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi Zhuangzi menekankan konsep Wu Wei adalah disebabkan untuk mengelak keadaan negara yang huru-hara dan juga dapat memulihkan sesuatu perkara itu dengan keadaan yang lebih aman. Jadi aspek seterusnya adalah aspek ilmu pengetahuan. Jadi bagi Zhuangzi, beliau menganggap bahawa seseorang yang mencari ilmu sepanjang tempoh kehidupan mereka adalah sesuatu yang sia-sia. Bagi Zhuangzi, jikalau tidak mempunyai ilmu, maka tidak akan lahirlah golongan cerdik dan juga tidak akan wujud lanun. Jadi dengan itu, tidak ada golongan cerdik dan tiada kewujudan lanun dapat membawa kepada keadaan yang lebih aman dan damai. Jadi gabungan antara Dao dan Day, seperti mana yang kita tahu, Day itu adalah kelahiran daripada Dao. Jadi gabungan dua kefahaman ini, Dao dan Day, dapat melahirkan kebahagiaan bagi seseorang tanpa mengharapkan kewujudan kebahagiaan itu ataupun tanpa mencari kebahagiaan itu sendiri. Jadi gabungan antara Dao dan Day dapat membawa kebahagiaan itu kepada seseorang. Jadi aspek seterusnya adalah konsep Shan daripada aspek agama. Zhuangzi menekankan aspek agama dari segi kewujudan dewa, iaitu dua dewa, iaitu Zhen dan Ran. Zhen Ran dan juga Tian Ran. Mereka dikenali sebagai orang alam semesta yang merupakan manusia biasa, tetapi mereka melebihi atau menjangkaui yang dapat mengatasi orang biasa dalam menjalankan kehidupan di alam semesta. Jadi secara konklusinya, Dao merupakan Zhuangzi menyatakan bahawa Tuhan adalah manusia dan manusia itu adalah Tuhan. Jadi untuk lebih memahami Dao ini merupakan sesuatu yang diwujudkan dalam alam semesta dan juga dikatakan boleh wujud dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi sekian itu sahaja daripada artikel kupasan tentang falsafah Zhuangzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Hazman.
Jadi, saya akan membentangkan tentang analisa daripada artikel kedua yang bertajuk Taoism dan Kelestarian Alam Sekitar yang ditulis oleh Charles Luo. Takrif saintifik kelestarian alam sekitar adalah serupa dengan prinsip asas Taoism, iaitu cara semula jadi yang dilakukan. Taoism ditakrifkan sebagai falsafah Cina purba yang terbesar yang penuh dengan kebijaksanaan oriental dan pemikiran saintifik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan, cara pemikiran popular untuk kemapanan dan risikonya dan juga prinsip asas Taoism. Secara ringkasnya, prinsip asas Taoism ini menggunakan konsep semula jadi dan ia juga merupakan falsafah sains daripada agama. Seterusnya, salah satu contoh pemikiran popular ialah ketika berlakunya bencana iklim seperti the El Nino Southern Oscillation. Cara yang dilakukan oleh mereka ialah dengan membuat peralihan gaya hidup dan corak ekonomi yang lama kepada gaya dan corak yang baharu. Sebagai contoh, menggunakan bahan semula jadi sebagai pengganti kepada bahan api. Selain itu, pelan yang diasaskan oleh Jepun ialah masyarakat yang mampan yang mana ianya dapat memastikan perlindungan global dan juga tempatan terhadap persekitaran yang sihat dan kaya dengan alam semula jadi, iaitu bagi melindungi kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir ialah prinsip asas Taoism, yang mana Taoism ini menekankan campur tangan bukan manusia sepenuhnya terhadap alam semula jadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Iaitu intipati Taoism dan pemikiran Laozi yang paling mendalam. Yang seterusnya, cara pemikiran Taoism untuk kelestarian, penggunaan aplikasi Songsang, cara pemikiran Taoism dan juga kesimpulan. Bagi intipati Taoism dan pemikiran Laozi yang paling mendalam, pemikiran ini terdiri daripada konsep penting Wu Wei dalam aksara ringkas Cina dan tradisional. Maksud asal Laozi bagi Wu Wei ialah tidak melakukan apa-apa. Antara tafsiran Wu Wei ini adalah tidak melakukan apa-apa, atau makna yang lebih umum ialah tindakan yang tidak memaksa tetapi menghasilkan. Penjelasan yang sama tentang Wu Wei diberikan oleh Kardash pada tahun 1998. Beliau mengaitkan satu prinsip utama dalam merealisasikan kesatuan kita dengan Tao ialah Wu Wei. Atau tidak melakukan Wu Wei merujuk kepada tingkah laku yang timbul daripada rasa diri sendiri sebagai berkaitan dengan orang lain dan persekitaran seseorang. Seterusnya, bagi cara pemikiran Taoism untuk kelestarian, pemikiran Taoism lebih kepada jika seseorang itu tidak melakukan sebarang kerosakan terhadap alam sekitar, maka keharmonian dan keindahan alam sekitar dapat dipelihara dengan sebaiknya. Sebelum seseorang ini melakukan sesuatu, perlu melihat kepada kepentingan dan risiko yang akan dihadapi oleh alam sekitar. Sekiranya perkara tersebut mendatangkan kesan yang negatif dan buruk, maka ianya tidak boleh dilaksanakan. Ini adalah pemikiran Taoism yang berbeza dengan pemikiran orang ramai yang mengatakan sekiranya sesuatu projek yang dilakukan mendatangkan pulangan yang banyak ataupun pulangan yang besar, mereka mengatakan melakukannya, iaitu melaksanakan apa-apa projek terhadap alam sekitar. Seterusnya, kajian kes aplikasi Songsang, cara pemikiran Taoism. Aplikasi Songsang ini timbul kerana pelbagai pembangunan dan projek yang dilaksanakan di China telah mendatangkan kerosakan dan merencatkan ekosistem alam sekitar melalui beberapa kes. Antaranya, kes yang pertama, Sungai Kuning China bermaksud air di sungai sentiasa kuning disebabkan pemendapan sedimen yang berat berlaku. Perubahan aliran sungai menyebabkan ramai penduduk yang berpindah rumah. Benteng yang lebih tinggi dibina akibat pemendapan sedimen. Hal ini berlaku kerana terdapat mendapan sedimen berat di dasar sungai. Sebagai kesimpulan, jika seseorang tidak melakukan apa-apa, segala-galanya telah selesai.
antara alternatif pemikiran Taoism dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Ianya adalah sama sekali berbeza dengan cara berfikir popular, iaitu orang ramai untuk kelestarian iaitu melakukan. Hal ini berlaku kerana melihat kepada pulangan ataupun hasil yang besar daripada projek atau pembangunan yang dijalankan terhadap kelestarian alam sekitar. Terdapat paradoks yang menyatakan manusia adalah hasil evolusi semula jadi, termasuk alam sekitar. Oleh itu, evolusi jangka panjang alam semesta menyatakan tiada nyawa dapat bertahan sehingga ke akhir hayat alam semesta. Apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah tidak mendatangkan apa-apa faedah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.